Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak-anak pelajar yang dikasihi. Saya sentiasa mendoakan semua pelajar agar berada dalam keadaan sihat walafiat dari segi jasmani dan emosi. Kesejahteraan mental, kestabilan emosi, kemantapan sahsiah dan personaliti, kecergasan fizikal serta perhubungan sosial amatlah penting untuk menjalani kehidupan yang benar-benar sihat. Anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, semesta ini sudah hampir ke penghujung jalan. Saya faham tentang keresahan anak-anak sekalian berhubung dengan tekanan yang dihadapi di penghujung minggu pengajian semesta seperti ini. Namun begitu, anak-anak perlu tabah mengharunginya demi menjaga kesihatan emosi. Kesihatan emosi ini merupakan bahagian yang penting dalam kesihatan. Sekiranya anak-anak sihat emosi, anak-anak dapat mengawal pemikiran, perasaan dan tingkah laku dengan baik. Anak-anak juga akan mampu menghadapi segala cabaran dalam kehidupan dengan tenang dan berkeupayaan untuk membuat tindakan yang lebih rasional untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan kesejahteraan dan kesihatan emosi juga, anak-anak akan dapat membina hubungan yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat sekeliling. Anak-anak pelajar yang saya kasihi, tidak ada sesiapa pun menjangkakan pandemik COVID-19 ini memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan seharian kita. Kini seluruh dunia berdepan dengan tugaan yang mencabar untuk memerangi penularan wabak COVID-19. Keresahan, kehilangan, kesedihan dan ketidaktentuan ditafsirkan secara berbeza bagi setiap individu kerana masing-masing mempunyai dugaan dan tanggungjawab masing-masing. Saya juga percaya anak-anak juga tidak terkecuali. Saya tahu sebilangan besar pelajar telah mula menunjukkan tekanan atau tanda-tanda tekanan, kerisauan dan kemurungan. Tekanan sebagai seorang pelajar ini adalah sesuatu yang lumrah bagi seorang pelajar di universiti. Namun saya tidak nafikan situasi ini menjadi satu tekanan yang sukar untuk diuruskan oleh sesetengah pelajar. Ada pelajar yang masih belum mahir dengan sistem pembelajaran di universiti. Tentunya anak-anak memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran baru, khususnya bagi pelajar semester 1 hingga semester 3. Manakala pelajar yang berada di semester akhir pula mengalami isu kerisauan menyelesaikan final year projek akibat pergerakan yang terbatas. Sumber untuk mendapatkan sokongan pembelajaran juga agak terhad seperti masalah gadget, isu internet, assignment, kuliah, penggantian kelas serta kurang jelas apa yang dipelajari secara dalam talian. Ditambah pula dengan faktor malu untuk bertanya, suasana pembelajaran di rumah yang tidak kondusif, masalah kewangan serta isu sokongan keluarga dalam menyiapkan tugasan dan banyak lagi. Kami di pengurusan universiti amat memahami segala situasi yang disebutkan tadi. Berdasarkan situasi-situasi yang saya sebutkan tadi, menguruskan tekanan dan emosi amat penting bagi memastikan anak-anak dapat meneruskan tuntutan yang pelbagai ini. Ini adalah cabaran yang harus anak-anak semua tempuhi bagi mencapai kecemerlangan dalam pengajian demi kehidupan yang cemerlang pada masa hadapan. Anak-anak semua adalah bakal pemimpin masa depan
pada usia lingkungan inilah jiwa dan tubuh anak-anak, badan anak-anak sangat aktif, agresif, pantang dicabar dan tercabar. Namun begitu, pada usia ini juga bukan sahaja kestabilan dan kemantapan fizikal sahaja yang perlu ditekankan. Sebaliknya juga adalah kemantapan emosi agar anak-anak dapat seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani. Anak-anak sekalian, kesejahteraan emosi tidak bermaksud kita perlu sentiasa bergembira. Ia bermaksud anak-anak dapat menyedari dan mengawal emosi dengan baik. Anak-anak akan sentiasa boleh menghadapinya. Sama ada emosi itu datang dalam bentuk yang positif ataupun negatif. Pelajar yang sihat emosinya boleh merasakan tekanan, kemarahan, kesedihan, tetapi mereka juga tahu bagaimana menguruskan perasaan negatif mereka dengan baik. Saya menyeru kepada anak-anak sekalian agar aspek pengurusan emosi ini tidak dipandang enteng oleh anak-anak. Sekiranya anak-anak mempunyai masalah emosi ataupun gangguan minda, sila dapatkan bantuan dari pegawai-pegawai psikologi di kampus masing-masing. Sesi kaunseling, kumpulan sokongan dan ubat-ubatan yang diberikan oleh doktor sebersedikit pasti dapat membantu anak-anak untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling serta Unit Kerjaya dan Kaunseling di kampus Cawangan. Di antaranya, rakan kaunselor, iaitu sekumpulan pelajar yang diberikan latihan dan kemahiran asas kaunseling. Semuanya untuk pelajar yang memerlukan sokongan emosi melalui rakan sebaya. Selain itu juga, program Mental and Emotional Well-being juga turut dianjurkan sebagai persediaan mental dalam mengurus, mengawal dan mendidik emosi agar lebih matang dalam membuat keputusan. Pada waktu yang sukar ini, semua pihak mesti berganding bahu membantu pihak universiti bagi membendung masalah kesihatan mental dan gangguan emosi ekoran perubahan rutin harian pelajar. Sekiranya anak-anak mendapati diri anda atau rakan-rakan sedang tertekan serta memerlukan bantuan serta sokongan, segeralah maklumkan kepada saya atau terus berhubung dengan unit kemudahan kolej, unit pengurusan non-resident, staf resident kolej atau kaunselor-kaunselor untuk mendapatkan bantuan dan sokongan awal. Selaku Timbalan Naib Chancellor, saya sentiasa ingin melihat kejayaan anak-anak seiring dengan kesihatan minda. Ini amat penting untuk masa depan masyarakat secara umumnya. Doa saya untuk semua pelajar, kerana anda lah pelapis negara suatu hari nanti. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih pada semua.